Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan satu kenyataan terkini yang dikeluarkan oleh Wan Saiful Wanjan, yang mana kita tahu Wan Saiful ni adalah orang Parti Bersatu, yang mana hari ini mereka adalah dalam komponen Perikatan Nasional. Dan kenyataan itu dia kata perbincangan sulit Anwar dan Zahid semakin rancak. Dan apa yang saya lihat di situ juga, dia mengatakan juga di dalam kenyataan itu bahawa seolah-olah Anwar dan Zahid ada pakatan dalam perbincangan untuk pengagihan kursi agar kurangkan pertembungan dan akhirnya memberi laluan di antara Zahid ataupun Anwar agar boleh menjadi Perdana Menteri ataupun mereka nak mengagihkan kuasa mereka di antara mereka berdua. Jadi ini yang saya lihat pada saya sebagai satu fitnah besar yang cuba dimainkan tokoh muda yang sepatutnya lebih kepada idealisme, bukan mengeluarkan fitnah-fitnah. Jadi saya harap Pakatan Harapan melihat kenyataan Wan Saiful ni, kerana ini juga kita lihat berunsur fitnah dan boleh mengelirukan termasuk akar-akar umbi PKR itu sendiri, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Presiden PKR dan dia adalah pengurusi Pakatan Harapan. Maka kita lihat bahawa Wan Saiful ini adalah satu tokoh yang selama ini penuh dengan kontroversi, yang dia berada dalam kerajaan yang mana kita lihat dia memegang jawatan-jawatan penting dalam kerajaan yang pada saya dia makan gaji buta. Inilah manusia yang pada saya dia kaki bodek, kaki ampu dan akhirnya boleh duduk dalam kerajaan, boleh dapat pangkat, boleh dapat jawatan dan akhirnya cuba untuk bertanding dengan membuat fitnah seperti ini. Dan saya yakin bahawa rakyat percaya bahawa orang seperti Wan Saiful ni rakyat akan tolak biar dia hilang deposit, kerana kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan ini bukan satu kenyataan yang official. Maksudnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden Parti PKR dan sebagai pengurusi PH tidak mungkin akan membuat rundingan dengan Zahid Hamidi kalau tanpa rundingan dengan keseluruhan gabungan ada dalam Pakatan Harapan tu. Hari ini Pakatan Harapan itu ada 4 gabungan yang ada di dalamnya. 5 termasuk muda, yang mana yang kita tahu PKR, DAP, Amanah, APKO di Sabah dan juga muda sekarang. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mungkin akan membelakangi 4 parti lagi untuk dia nak pergi berunding dengan Zahid semata-mata. Jadi jelas di sini Wan Saiful ni, kamu tidak boleh berbuat seperti ini sebagai tokoh muda. Kamu patutnya mengeluarkan idealisme apa perjuangan kamu di kawasan kamu. Tapi hari ini Wan Saiful duduk dalam kerajaan yang mana kita tahu dia mendapat jawatan hasil daripada kaki-kaki bodek dia tu. Dia adalah seorang yang pada saya tokoh muda yang kerjanya mengampu, mendapat jawatan, mendapat pangkat demi untuk kepentingan politiknya sendiri. Hari ini dia keluarkan kenyataan seperti ini seolah-olah UMNO, seolah-olah Pakatan Harapan itu adalah parti yang senang-senang untuk nak bergabung dan akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim itu senang-senang untuk nak membuat satu kenyataan ataupun membuat perjumpaan dengan parti lawan dan akhirnya minta pintu belakang untuk nak bergabung. Itu bukan pada saya bukan sesuatu yang sepatutnya Wan Saiful cuba fikirkan. Sepatutnya dia melihat bukti-bukti sahih yang dia boleh keluarkan, baru dia keluarkan kenyataan. Sebagai tokoh anak muda, sebagai seorang yang ada dalam kepimpinan parti seperti Bersatu itu, dia sepatutnya mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang terbaik, bukannya membuat fitnah seperti ini. Jadi saya harap Pakatan Harapan terutamanya ataupun PKR akan mengambil tindakan ataupun kita saman saja Wan Saiful ini kerana dia suka memfitnah orang. Kita lihat apa yang Wan Saiful ini keluarkan hanya untuk dia mencari kepentingan politik dia, yang mana dia cuba lagakan pengundi UMNO, pengundi Pakatan Harapan agar pergi menyokong Parti Perikatan Nasional dengan dakwah dia, iaitu ada gabungan ataupun ada perjumpaan sulit yang cuba dibuat oleh UMNO dan PH ini tadi, dan akhirnya dia porak-poranda akan pengundi dengan kenyataan-kenyataan yang mana kawan-kawan boleh baca di Facebook beliau untuk dia nak memenangi pilihan raya. Itu saja. Jadi tokoh seperti Wan Saiful ni adalah perosak. Dia duduk dalam PH dulu, dia juga ni yang perosak. Jadi pada saya orang seperti Wan Saiful ini mungkin
inilah terakhir dia mungkin berada dalam kancah politik ini. Dan saya harap orang seperti ini akan datang Pakatan Harapan jangan ambil untuk berada dalam parti. Kerana orang seperti inilah perosak kepada parti dan kepada generasi akan datang. Kerana dia buat apa saja demi untuk kepentingan politik dia. Dia tidak memajukan apa-apa. Sepanjang kita tengok politik Wan Saiful ni, dia pegang PTPTN. Akhirnya hari ini juga sibuk rakyat dengan PTPTN, tidak selesai juga. Dia kata dia pegang PTPTN bagus, tak nampak juga. Pada saya, orang seperti Wan Saiful ini sudah kehilangan arah tuju, yang mana dia tahu selepas ini dia akan berakhir kerjaya politik dia, dan dia juga dah pun menjadi calon dan juga dah kalah. Dan hari ini dia keluarkan satu fitnah seperti ini. Dan Wan Saiful kena ingat satu hal lagi. Dalam Pakatan Harapan, yang mana kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mungkin akan membelakangi 4 parti yang di belakang. Yang kedua, ini paling penting saya nak beritahu dekat Wan Saiful. Dalam PKR itu ada timbalan presiden yang bernama Rafizi Lamli. Jadi Wan Saiful kena ingat, Rafizi Lamli sudah pun kita lihat begitu tegas tidak nak bersama dengan UMNO. Jentera Pilihan Raya PKR adalah diketuai oleh Rafizi Lamli. Orang yang bertanggungjawab untuk nak melihat calon-calon PKR bertanding di arah mana adalah saudara Rafizi Lamli. Jadi Wan Saiful dah tersilap besar. Kamu sudah pun menipu terlalu banyak penipuan yang kamu ulas-ulas itu. Penjumpaan Zahid dengan ni. Pada saya juga satu masalah yang saya lihat kepada Wan Saiful ini. Dia buat kenyataan tanpa dia rujuk. Dan akhirnya itu adalah pada saya satu fitnah. Sebab itu saya lihat di komen dia, hari ini hari Jumaat, maka ramai yang komen mengatakan hari Jumaat pun kamu nak fitnah orang. Jadi Wan Saiful, kamu kena ingat, kamu tokoh muda, kamu cari idealisme yang terbaik, bukan dengan cara begini kamu ke politik. Kalau begini cara kamu asyik kena saman, nanti kamu kena laporan polis, kamu fitnah banyak-banyak, dan akhirnya tidak menguntungkan. Kerana anak muda itu sepatutnya bergerak ke hadapan, jangan lagi tersangkut dengan politik lama. Tetapi kerana Wan Saiful ni dah terlalu sangat banyak makan duit haram daripada gaji haram yang duduk dalam kerjaan haram yang lalu, maka inilah perangai dia. Eloklah tu bersekongkol dengan geng-geng katak, geng-geng penyakau, geng-geng perompak duit negara, semua dalam kerajaan yang Wan Saiful duduk ni. Dan dia sendiri duduk dalam PTPTN, tak apa-apa yang dia buat. Jadi itu yang kita lihat hari ini. Jadi saya melihat kepada kenyataan Wan Saiful ini, jangan buat propaganda murahan. Jadi carilah idea lain. Jangan serang Pakatan Harapan dengan cara begitu. Kalau kamu nak menang pilihan raya, kamu turun ke bawah, kamu menyantuni rakyat, guna duit kamu sendiri, jangan guna jentera kejeraan. Ini pesanan saya kepada Wan Saiful ni. Mentang-mentang kamu duduk dalam kerajaan yang ada hari ini, kamu dah guna banyak dah. Dulu bukan main lagi kamu buat media lah apalah. Hari ini kita tunggu. Kalau habis je PRU ni, bye-bye lah Perikatan Nasional kamu tu. Dan saya harap PKR ataupun Pakatan Harapan jangan ambil orang seperti Wan Saiful duduk dalam parti. Inilah perosak. Sekian, terima kasih.